Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia berita panas hari ini sahabat semua. Seperti mana yang kita tahu, pembangkang hari ini selalu menganggap mereka hebat. Apa sih yang mereka keluarkan? Kononnya mereka lah yang paling hebat. Kerajaan yang gagal, kononnya mereka boleh melakukan apa sahaja. Tapi bila mana mereka menjadi kerajaan, semuanya tunggang langgang sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini apa yang saya ingin kongsikan adalah kenyataan Peja Faizal Azumu, mantan Menteri Belia dan Sukan. Kononnya hari ini beliau menempelak YB Hanayo kerana memberikan alasan kononnya kegagalan di dalam Sukan C di Kamboja baru-baru ini. Beliau juga turut menempelak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah yang dinyatakan oleh pemimpin daripada Pertikaian Nasional ini, dan apa yang saya kongsikan hari ini sahabat semua, pemimpin gagal. Ini dia dengan mulut tenganga beri komen, tunjuk kebobrokan sendiri. Selalunya apabila mereka beri komen, kononnya mereka hebat, tapi sebenarnya perkara itu menunjukkan betapa bobroknya, betapa banggangnya pemimpin-pemimpin daripada Pertikaian Nasional ini sahabat semua. Katanya hari ini hentikan guna kestabilan politik alasan prestasi buruk Sukan C di Kamboja. Itu antara yang dinyatakan dalam kenyataannya. Yang mana apabila pada hari kemarin sebenarnya kita mendengar jawaban balas daripada YB Hanayo apabila ditanya oleh Pasir Mas ya. Ya, jadi dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang padu, dengan bukti-bukti yang diberikan oleh YB Hanayo, sebenarnya perkara yang dinyatakan itu adalah tidak dapat disangka. Memang kestabilan politik itu menjadi antara punca. Dia cakap antara punca, bukannya penyebab utama, tetapi antara punca. Sedangkan ekonomi negara, sedangkan rakyat yang begitu susah kerana ketidakstabilan politik, ini kan pula sukan negara sahabat-sahabat semua. Tapi kita tahu bekas Menteri Belia dan Sukan ini yang lebih dikenali sebagai Peja menggesah penggantinya Hanayo agar berhenti menjadikan kestabilan politik sebagai punca prestasi buruk Malaysia ke dalam Tamasan Sukan C di 2023 di Kamboja. Peja merujuk kepada kenyataan bahawa sejumlah 220 atlet negara tidak dapat meneruskan latihan berikutan tiada peruntukan khusus untuk program latihan senior di bawah program Podium 2022 dalam belanjawan tahun sebelumnya, ekoran pertukaran kerajaan. Saya menyanggah katanya kenyataan tersebut. Belanjawan 2022 dibentangkan sejurus selepas saya dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Ketika itu tiada sebarang dana diperuntukkan untuk program Podium. Jadi malah butiran program itu tidak disebut dalam belanjawan 2022, bentangan pada Oktober 2021. Jadi kalau kita lihat, inilah yang dinyatakan oleh YB Hana. Bermula tahun 2021 tidak ada program, tidak ada budget untuk atlet kerana kerajaan masa itu lebih tertumpuh kononnya memulihkan ekonomi negara selepas pandemik. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, skandal Jana Wibawa, kononnya Jana Wibawa ini untuk Bumi Putra, tapi mengambil peluang untuk menyakau, untuk mendapat suapan yang ratusan juta sahabat-sahabat semua. Namun ia dikembalikan semula pada awal 2022, kata Peja. Dia berkata, ia selepas Kementerian Belia dan Sukan membentangkan kertas kabinet untuk memohon peruntukan bagi program itu. Susulan itu katanya lagi, kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 240 juta untuk tempoh 2022 hingga 2025. Saya setuju kestabilan politik dijadikan alasan, katanya. Seharap menteri berhenti gunakan alasan sama pada setiap masa, katanya lagi. Ya, walaupun pada 2022 budgetnya itu ada sebanyak yang dinyatakan oleh Peja 240 juta, tetapi beberapa bulan kemudian Kerajaan Perikatan Nasional tumbang lagi. Jadi itu yang dimaksudkan oleh YB Hanayo. Belum pun dapat dilaksanakan segala budget, segala peruntukan, segala perancangan strategi sudah bertukar. Jadi ini sebenarnya yang dinyatakan oleh YB Hanayo. Bukannya ada peruntukan atau tidak. Memang ada peruntukan disediakan, tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana
Peja sekali lagi tumbang, Kerajaan Perikatan Nasional tumbang, ya ditikam belakang oleh geng mereka sendiri dalam Kerajaan Perikatan ataupun Pertikaian Nasional semasa itu. Ya, katanya lagi, Malaysia hanya mendapat tempat ketujuh dalam Sukansi yang berakhir minggu lalu dengan meraih 34 emas, 45 perak dan juga 97 gangsa. Jadi kalau kita lihat katanya merupakan pencapaian terburuk negara dalam acara duit tahunan sejak 1959. Negara juga gagal mencapai sasaran 40 emas. Sahabat semua, kalau kita lihat daripada sasaran ini sebenarnya 40 pingat emas, ya 40 pingat emas dengan 34, berapa kurangnya di sana ya? Cuma ada kalau kita lihat cuma ada 6 pingat emas. Jadi 45 perak, target 37, dia melebihi daripada sasaran, dan gangsa 97 juga melebihi daripada sasaran. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya, peratusannya tidaklah seburuk seperti yang dinyatakan oleh geng-geng Pertikaian Nasional ini, sahabat semua. Mereka hanya mencipta persepsi kononnya ini adalah pencapaian terburuk dan sebagainya, tetapi mereka tidak melihat kepada peratusan di sana. Mereka hanya cuba membuat kononnya ini gagal, itu gagal dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, inilah yang saya nyatakan, apabila pemimpin gagal seperti Peja ini membuat kenyataan, menunjukkan kebobrokan diri mereka sendiri. Dan satu lagi sahabat semua yang ingin saya kongsikan, apabila Peja kononnya membuat satu kenyataan balas terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang perjuangan Anwar melawan rasuah. Soalnya di sini kenapa Peja bising apabila Perdana Menteri hari ini begitu tegas dalam hal rasuah? Adakah beliau juga terlibat dalam rasuah? Adakah beliau cuba untuk mempertahankan ketua-ketua geng-geng mereka yang terlibat dalam rasuah? Katanya Perdana Menteri Anwar tidak sepatutnya terlalu menumpukan usaha membentras rasuah, tapi dia sewajar menumpukan perhatian terhadap isu taraf kehidupan rakyat, kata Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Ahmad Faizal Azumu. Jadi saya kurang bersetuju dengan kenyataan ini. Walaupun hari ini kita lihat Datuk Seri Anwar tertumpu memberikan tumpuan penuh dalam membentras rasuah, tapi tanggung jawab beliau yang lain juga tidak pernah diendakan, khususnya untuk kebajikan rakyat, seperti mana kerajaan membelanjakan dan membuat di dalam bajet untuk menoktakan kemiskinan tegar dan juga membantu mereka-mereka pesawat-pesawat, nelayan-nelayan B40. Jadi adakah apa yang dinyatakan oleh Peja ini, katanya pengurusi perikat menumpukan tidak menumpukan isu taraf kehidupan rakyat. Apa yang dinyatakan sebenarnya tidak beliau cuba memusingkan fakta melalui bajet belanjawan madani. Kita boleh nampak bajet ini penuh dengan fokus hidup rakyat, penuh dengan bagaimana untuk membangunkan ekonomi, untuk membantu rakyat di sana. Jadi mengakui bahwa membentras rasuah merupakan perkara yang wajib ditangani, kata Peja, mengingatkan kepada Anwar supaya tidak mengabaikan kualiti kehidupan rakyat. Jadi itu antara alasan beliau. Jadi dia minta selama 20 tahun menjadi Perdana Menteri kepada Allah bagi. Bila kamu dah jadi PM, sekarang jadi PM, dapat amanah ini, tanggung jawab kamu. Nah, kerja pertama kamu adalah bentras rasuah, katanya. Semua ini memang wajib, setiap hari kita akan buat, tapi fokus mestilah meningkatkan taraf hidup rakyat. Sekali lagi beliau cuba memusingkan fakta di sana, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mementingkan kualiti rakyat. Tapi hakikatnya, sahabat-sahabat semua, ini hanyalah permainan kata-kata daripada politikus yang gagal yang gagal apabila cuba memberikan komen-komen seperti ini, jelas menampakkan kebobrokan diri mereka sendiri, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Semua ini dikatakan oleh Peja ketika wawancara bersama Malaysia Kini, ketika beliau diminta mengulas mengenai prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri sejak menyandang jawatan tersebut pada November yang lalu. Itulah dia Peja yang gagal, Peja yang pernah ditolak oleh rakyat kerana menyalahkan. Apabila beliau sendiri gagal, dia cuba menyalahkan penonton, sahabat-sahabat semua, di dalam sebuah kegagalan itu. Jadi ini lagi teruk daripada
YB-YB dalam kerajaan perpaduan hari ini. Mereka akan menyalahkan orang lain, tidak mengaku bersalah, mereka anggap mereka hebat, tapi hakikatnya mereka menunjukkan kebobrokan diri mereka sendiri. Ini pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sesampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.